Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afini binti Mahazan. Nombor matrik 052259. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munira binti Abdul Karim. Nombor matrik saya adalah 052237. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan kami akan memutakan mengenai peristiwa Al-Minah yang berlaku semasa zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijrah. Sebut sedikit biodata mengenai Khalifah Al-Ma'mun. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Harun bin Muhammad bin Abdullah, yang dalam kurungan itu merupakan gelaran. Beliau lahir di kota Baghdad pada malam Sabtu, iaitu pada 14 Rabiul Awal tahun 170 Hijrah bersamaan dengan 786 Masihi. Beliau merupakan khalifah kerajaan dinasti Bani Abbasiyah yang ketujuh. Beliau menggantikan tempat adinda beliau iaitu Khalifah Al-Amin yang wafat kerana terbunuh di dalam perkelahian atau kesalahfahaman dengan Khalifah Al-Ma'mun. Pribadi Khalifah Al-Ma'mun, beliau merupakan seorang yang gagah berani, pintar, fasih, seorang yang cintakan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, sangat pemaaf, bersopan santun, dan beliau juga merupakan seorang yang lemah lembut, baik hati, suka menolong orang yang berada di dalam kesusahan dan mudah menurut nasihat daripada orang-orang bijak pandai, terutamanya daripada para menteri beliau. Semasa zaman tempoh Khalifah Al-Ma'mun ini, perkembangan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu telah mencapai kemuncak kegemilangannya, dan perkembangan ilmu pengetahuan ini sebenarnya telah bermula sejak zaman pemerintahan ayahanda beliau iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dan mencapai kemuncak kegemilangan semasa zaman Khalifah Al-Ma'mun. Seterusnya iaitu kemasukan ideologi kemakhlukan Al-Quran. Sebelum tu, peristiwa Al-Minah ni sangat berkait rapat dengan ideologi kemakhlukan Al-Quran dan juga Mu'tazilah. Sebut sedikit mengenai Mu'tazilah. Mu'tazilah ini merupakan satu aliran yang pada asalnya terbentuk disebabkan oleh ketidaksetujuan ataupun berbeza pendapat di antara Wasil bin Athar, iaitu anak murid kepada Imam Hasan Al-Basri. Jadi Mu'tazilah ini, kumpulan Mu'tazilah ini bermula apabila Wasil bin Athar ni keluar daripada majlis ilmu Imam Hasan Al-Basri apabila beliau tidak bersetuju mengenai pendapat Imam Al-Basri mengenai dosa besar yang dilakukan oleh orang mukmin. Kemasukan ideologi kemakhlukan Al-Quran. Muncul ideologi ini sejak tahun 124 Hijrah, dan kemasukan ini dibawa masuk oleh pengikut Al-Jabariyah iaitu Bishr Al-Misri. Pengikut Al-Jabariyah dan Mu'tazilah bersetuju dengan idea ini. Walaupun mereka merupakan dua aliran berbeza, mereka mempunyai satu kesepakatan dan persetujuan mengenai ideologi kemakhlukan Al-Quran. Penyebaran idea ini dilakukan kepada masyarakat semasa tempoh pemerintahan Al-Ma'mun antara tahun 203 Hijrah sehingga 218 Hijrah. Sebenarnya penyebaran ideologi ini telah dilakukan oleh Bishr Al-Misri ini sejak zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun disebabkan oleh beliau diugut bunuh oleh Khalifah Harun, Bishr Al-Misri ini hidup dalam penyembunyian, dan Bishr Al-Misri ini juga menyebarkan ideologi ini secara sembunyi, dan dia banyak mengarang kitab-kitab mengenai ideologi ini sepanjang tempoh pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Dan apabila bertukarnya khalifah dan semasa zaman pemerintahan Al-Ma'mun, barulah Bishr Al-Misri ini berani untuk menyebarkan ideologi ini secara terbuka kepada masyarakat. Jadi saya serahkan slide seterusnya kepada sahabat saya. Baiklah, untuk slide bahagian peristiwa Al-Minah. Peristiwa Al-Minah ni berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, iaitu Khalifah kerajaan Bani Abbasiyah selepas pemerintahan Khalifah Al-Amin.
Okey, Khalifah Al-Ma'mum dan pemerintahannya, semasa pemerintahannya terkenal dengan kemuncak perkembangan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, sama ada dalam pelbagai bidang ilmu agama ataupun ilmu dunia, iaitu ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan ilmu dunia adalah contohnya adalah sebagai sains, fizik, biologi dan sebagainya. Okey, semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum juga kegiatan penterjemahan semakin pesat dan meningkat kerana Khalifah Al-Ma'mum itu sendiri yang berminat untuk orang kata melakukan penterjemahan semasa era beliau, dan menyebabkan dunia luar datang kepada kerajaan Islam dan melakukan penterjemahan. Itu menyebabkan pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum, Islam berkembang luas dan ilmu pengetahuan kata berkembang lagi dan berpecah lagi dalam pelbagai bidang. Okey, bagaimana peristiwa Al-Minah ni berlaku adalah kerana disebabkan masuknya orang kata puak ataupun pemikiran Al-Mu'tazilah, iaitu memperdebatkan pendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk dan tidak bersifat qadim. Peristiwa ini telah orang kata hangat dibicarakan sebab waktu itu Khalifah Al-Ma'mum itu sendiri mengaku bahawa dia menerima Mu'tazilah dan menerima bahawa Al-Quran itu makhluk. Maka terjadinya satu peristiwa, iaitu perdebatan antara ulama Al-Quran As-Sunnah wal Jamaah, perdebatan antara Sunnah wal Jamaah dengan puak Mu'tazilah. Tapi Khalifah Al-Ma'mum lebih tertarik dengan pandangan Al-Mu'tazilah. Maka terdapat beberapa ulama yang dipenjarakan, yang diseksa di semasa perintahan Khalifah Al-Ma'mum sepanjang perintahannya. Dan juga pada waktu itu juga Mu'tazilah diangkat menjadi mazhab rasmi kerajaan pada tahun 212 Hijrah, iaitu masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum. Kesimpulan daripada peristiwa Al-Minah yang dapat kita simpulkan adalah hendaklah dalam setiap diri kita, iaitu terutama umat Islam, bersikap tabayun, iaitu memerhati, mengkaji, meneliti, mengambil pendekatan satu penghabaran ataupun satu ilmu pengetahuan atau idea yang disampaikan kepada kita, supaya kita tidak terjerumus dalam perselisihan ataupun bercanggah daripada agama Islam itu sendiri. Ini dapat kita juga katakan peristiwa Al-Minah ni sangat penting kepada kita untuk tidak sesekali jatuh masuk dalam fahaman, terutamanya fahaman Mu'tazilah, kerana mereka telah mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk dan bukan bersifat qadim. Yang ini bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Okey, akhir sekali perlulah kita memperbanyakkan menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan ilmu akhirat itu sendiri dan ilmu dunia, supaya kita sama-sama berjaya di dunia dan akhirat. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.